Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang, ahlan wa sahlan, jemput masuk. Jemput masuk ke dalam Facebook live kita, page mudahmengaji.my. Dalam program harian kita, bacaan bedah surah Al-Baqarah. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama keluarga-keluarga yang tercinta di sana, ya. Tak kira tuan-puan berada di mana pun, di dalam Malaysia ke, di luar Malaysia ke, ya, di overseas ke, di atas laut ke. Kadang-kadang ada sahabat kita kat atas laut pun ada kan. Di atas laut ke, di udara ke, walaupun di mana saja kita berada, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkatan, rahmat dan nikmatnya, sebab kita melazimi Al-Quran ini. Salah satu caranya, dengan salah satu caranya iaitu kita memperbanyakkan baca Al-Quran, banyak join kelas Al-Quran yang disediakan. Itu sahaja, mudah-mudahan Allah berikan keberkatan ini kepada kita semua. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam tuan-tuan puan-puan yang memberikan salam. Selamat datang sekali lagi, ahlan wa sahlan, selamat datang wa marhaban bikum kepada semua sekali. Berjumpa lagi kita pada hari ini di dalam kelas online kita bedah surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, berada daripada mana? Cuba komen sikit, tuan-tuan berada daripada mana? Datang daripada mana? Jelas tak suara saya di sana? Kalau daripada Singapura, jelas tak suara saya kat Singapura? Daripada Indonesia, jelas tak suara saya di Indonesia? Daripada overseas sana, Australia ke, mana-mana ke, jelas tak suara saya? Daripada dalam Semenanjung kita, dekat-dekat dengan kita ni, jelas tak suara saya? Daripada Sabah Sarawak, insyaAllah sahabat kita di sana, jelas tak suara saya? InsyaAllah. Cuba bagi komen sikit, insyaAllah. Waalaikumsalam sahabat-sahabat kita daripada Singapura. Alhamdulillah. Ya. Baik tuan-tuan puan, jadi sebelum kita meneruskan, kita nak sebelum kita memulakan bacaan bedah surah Al-Baqarah kita, sambungan daripada semalam, tuan-tuan puan boleh tekan button share dulu. Tekan button share, sharekan lagi dekat rakan-rakan kita, share dekat wall kita, share dekat grup sahabat-sahabat kita, ya. Supaya ramai lagi boleh datang join sama-sama dengan kita tengah hari ini mengambil manfaat Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan keberkatan dan juga keridhaan Allah sampai juga kepada kita semua. Alhamdulillah. Ramai sahabat-sahabat kita daripada Sabah Sarawak, daripada Singapura, daripada Indonesia, daripada Semenanjung, semua Semenanjung ada, daripada utara ke selatan, pantai timur, barat, semua ada. Alhamdulillah. Inilah dia kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, walaupun dalam keadaan kita di sini kan tak boleh bersua muka, tapi dengan teknologi ini kita dapat bersama-sama berjumpa dalam medium ini dengan satu tujuan, satu matlamat, kita nak membaca kalam Allah, surat cinta daripada Allah SWT kepada kita semua. Jadi tugas kita apa tuan-tuan? Tugas kita panggil rakan-rakan kita, share banyak-banyak, ya, share dekat grup-grup WhatsApp boleh. Share dekat grup-grup WhatsApp kan. Bagi link, kongsi link, ya. Tag nama-nama kawan-kawan kita dekat ruang komen pun boleh juga. Itu salah satu usaha kita lah. Mudah-mudahan Allah redha atas usaha kita dan kita dapat sahamnya sedikit sebanyak kepada kita semua, insyaAllah. Alhamdulillah. Suara jelas, gambar pun jelas. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada tengah hari ini seperti biasa kita nak sambung semula bedah surah Al-Baqarah kita yang kita tangguhkan semalam sehingga ayat 241. Di sini semalam ayat 241. Jadi pada tengah hari ini kita nak sambung ayat 242. 242 nombornya kat sini. Ayat dia mulai dari sini. Ya. Nak kira ayat Al-Quran, cerita dulu baru nombor. Okay? Ilmu pertama hari ni. Cerita dulu baru nombor. Jadi kalau kita nak tengok ayat 1, cerita ayat 1 dulu, baru nombor dia. Macam tu. Kita jangan keliru pula. Dia bukannya nombor ayat baru cerita. Tak ada. Dia cerita dulu baru nombor ayat. Jadi kita nak baca ayat 242, bukannya yang sini, tapi yang sini. Kan cerita. Okey, cerita ni ayat 242. Begitu. Nak kenal ni insya-Allah. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Jadi pada hari ni kita nak sambung
ayat 242 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan kalau ada Quran boleh buka Quran masing-masing, muka surat 39. Muka surat 39. Kalau tak ada Quran tak apa, insya-Allah boleh kita tunjukkan sini. Boleh juga baca sama-sama kat sini. Kan. InsyaAllah sedikit sebanyak kalau kita tengah kerja ke kan. Kita tengah kerja ke boleh. Yang penting manfaat Al-Quran tu sampai juga kepada kita. Baik, sambil-sambil kita nak mulakan kelas kita pada tengah hari ini, jangan lupa share terus, bagi love banyak-banyak supaya meriah sikit kelas kita pada tengah hari ini. Jom, tuan-tuan dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, komen sedia, mari kita mulakan bagi mengambil keberkatan kelas kita pada tengah hari ini. Sama-sama kita mulakan dengan suratul Fatihah. Jom ikut sama-sama dengan saya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaAllah tuan-tuan. Jadi kita dah aminkan bacaan surah Al-Fatihah kita. InsyaAllah. Baik. Boleh teruskan share, insyaAllah. Kita nak bacakan, kita nak mulakan ayat 242 surah Bedah, surah Al-Baqarah. Muka surat 39 juzuk yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat 242 ya. Jom kita mulakan. Saya baca dulu. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Okey, sekali lagi ulang daripada atas. Baik, kita tengok satu persatu. Jangan risau. Kita bedah satu persatu. Baik, yang pertama, kaf berbaris di atas bunyi dia ka, tuan-tuan. Kaf berbaris di atas bunyi dia ka. Bukakan mulut, jangan nganga, jangan muncung. Buka. Ka. Ka, huruf zal berbaris di atas, keluarkan sedikit ujung lidah. Zal. Za. Berbaris atas, za. Keluarkan sedikit ujung lidahnya. Za. Ada alif kecil, nampak tak? Jadi fungsi alif kecil ni adalah panjang dua harakat. Kaza, zal, dua harakat. Kaza, zal, dua harakat. Jangan simpan lidah mana? Kalau simpan lidah tak jadi. Keluarkan sedikit lidahnya. Ujung lidah aja keluar. Kalau banyak-banyak pun tak jadi juga. Ya. Okey, kemudian lam baris bawah li. Sengihkan mulut sikit. Li. Kaf dari atas sama macam tadi. Ka. Baik, kaf tuan-tuan, dia ada beberapa bentuk dalam Quran kaf. Yang pertama, huruf kaf bentuk dia macam ni. Nampak tak? Kalau dia bersambung, biasanya dia bentuk macam ni. Dia ada kepala, dia ada badan dia. Nampak? Macam ni. Kalau dia dekat hujung-hujung, biasanya dekat hujung perkataan, biasanya dia tak ada kepala, dia tinggal badannya. Dia tak ada kepala dah, dia tinggal badan. Dan biasanya kalau yang tinggal badan ni, dia akan ada benda ni. Dia akan bawa anak dia sekali. Kalau yang ada kepala ni, dia tak bawa anak dia. Huruf kaf ni, kalau dia jenis yang macam ni, jenis yang terbuka macam ni, kan, dia tak ada kepala dia akan bawa anak dia. Dia kalau yang ada macam ni, kalau yang ada kepala, dia tak bawa anak dia.
Tuan Puan, ni kita nak tanya ni. Tuan Puan boleh terus share yang baru sama dengan kita. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita baca surah ayat surah Al-Baqarah ayat 242 ya. Baru je mula. Okey Tuan Puan. Soalan nak tanya ni. Tuan Puan ramai-ramai ni kita nak tanya ni. Saya nak tanya ni. Berapa ramai kat sini? Cakap ataupun selama ni berapa ramai kat sini selama ni fikir yang benda ni huruf hamzah. Cuba angkat tangan. Cuba say saya. Cuba tulis saya. Kan? Siapa yang selama ni anggap ni benda ni anak kaf ni huruf hamzah. Cuba say hi sikit. Baik Tuan Puan. So saya nak bagi tahu mulai hari ini Tuan Puan, mulai hari ini jangan anggap ini huruf hamzah. Tuan Puan ya, mulai hari ini bukan huruf hamzah. Ini bukan huruf hamzah. Tuan Puan tengok betul-betul. Ini bukan huruf hamzah. Ini adalah huruf kaf yang macam ini. Tapi dia kecil kan? Dia kecil kan? Nampak ya? Okey, saya tulis sikit. Ni sebenarnya macam ni . Nampak? Okey. Dia bukan huruf hamzah. Dia adalah anak kaf. Okey Tuan Puan, tak percaya? Okey, kalau tak percaya, okey, kita bandingkan dengan huruf hamzah ya. Sekejap kita tengok huruf hamzah. Okey, kita bandingkan kejap. Okey, ini Tuan Puan kata ni hamzah kan? Kalau kita kata ni hamzah, cuba kita bandingkan dengan bentuk hamzah macam ni. Okey, kita tengok atas sikit Tuan Puan. Nampak tak ni? Baik, ini hamzah. Tuan Puan cuba usah betul-betul. Oh, usah tu. Tuan Puan cuba jenguk betul-betul, tengok bentuk hamzah dengan bentuk ni. Sama tak? Sama tak? Ini dengan ni. Sama tak? Jujur kata, sama tak? Ni hamzah, bentuk dia macam ni. Kalau ni kata hamzah, kan, bentuk dia macam ni. Sama tak? Tak sama kan? Betul tak? Tak sama kan? Jadi sebenarnya ini bukan hamzah Tuan Puan. Ini adalah anak kaf. Dia macam ni sebenarnya, tapi dia buat laju-laju tulisannya jadi macam ni. Kalau hamzah dia macam ni, nampak tak? Kalau hamzah dia macam ni. Nampak tulisannya? Lain ni, lain. Nampak tak tuan-tuan puan? Jadi mulai hari ini kalau kita nak ajar anak-anak kita ke, jangan cakap ini hamzah, bukan. Tulisan dia pun lain. Tulisan dia pun lain. Jadi ni anak kaf sebenarnya. Sebenarnya ini adalah anak kaf. Dia macam ni bentuk dia, tapi dia buat laju-laju. Dia tulis laju-laju. Yang tu dia jadi bentuk macam tu. Ya. Kalau kita fikir logik pun kan, kalau kita fikir logik pun, apa kena mengena hamzah duduk dekat rumah huruf kaf? Betul ke betul? Teman? Kalau kita fikir logik kan, apa hamzah buat dekat rumah huruf kaf? Kalau fikir logik. Tapi selama ni kita ingat dia huruf kaf sebab bentuk ni macam sama. Jadi mulai hari ini, kalau kita terutamanya lah, kita mak bapak kita ni, mak ayah ni nak ajar anak-anak kita, jangan ajar dia ni huruf kaf. Jangan ajar dia ni huruf hamzah. Nanti sampai ke besar dia ingat ni huruf hamzah. Macam kita je. Ya. Dia bukan huruf hamzah, dia adalah huruf anak kaf. Boleh tuan-tuan? Okey, itu pelajaran pertama kita pada tengah hari ni. Jadi ni adalah huruf kaf. So ni bukan hamzah tuan-tuan. Jadi tak ada kena-mengena hamzah kat sini. Ni huruf kaf dari atas. Bunyi dia ka. Okey, alhamdulillah. Boleh ya? Okey. Tak sama pun Hamidah, tak sama. Pun boleh tengok betul dengan lebih dekat lagi. Kalau ada Quran masing-masing, boleh tengok lebih dekat lagi. Tak sama sebenarnya bentuk ni dengan bentuk hamzah, tak sama. Okey, jelas ya, sini kaf. Okey, jadi bunyi di sini kadzalika. Ya baris depan, you munculkan mulut. Ba baris atas, ba buka mulut. Ya ada sabdu. Ada sahabat kita tanya ni. Ada sahabat kita tanya. Puan Hani, dia tanya, Ustaz ada beza ke? Tak ada beza puan. Untuk mengatakan tuan-tuan dan puan, sama ada kaf ni yang ada anak atau kaf tak ada anak, dia tak ada beza ya. Tak ada beza. Bunyinya sama. Cara baca semua sama. Kenapa dia ada anak? Hanya sekadar bentuk tulisan. Bentuk tulisan. Ada setengah macam ni, ada setengah macam ni. Tapi bunyi dia tak ada sama apa-apa. Ya. Okey, boleh? Okey, jom sekali lagi. Sambung. Ya baris depan, you, ba baris atas, ba jumpa dengan huruf ya bersabdu. Jadi ba lalu dekat ba pergi rumah ya walaupun dia duduk rumah sebelah-sebelah. Ba pergi rumah ya walaupun duduk rumah sebelah-sebelah, tapi dia kena ikut lalu lencongan. Jadi bunyi dia
Yubayyi. Sekali. Yubayyi. Tapi kalau huruf lam tak ada anak ustaz. Huruf lam tak ada anak. Huruf lam tak ada anak insya-Allah. Huruf lam tak ada anak. Huruf kaf je ada anak. Okey, yubai lalu jauh lalu lencongan. Yubayyi, nun baris depan, nu muncungkan mulut kita. Okey, terus baik, yubayyinu tadi jumpa dengan kalimah jalalah Allah. Nampak tuan-tuan? Jumpa dengan kalimah jalalah Allah, jadi nu masuk dekat Allah. Nullahu. Okey, terus lam dari atas, la kaf dari depan, ku. La buka mulut, ku muncung. Jumpa dengan huruf mim mati. Mati macam mana mimnya? Mati yang ada tanda atas dia. Jadi mana-mana huruf mati yang bertanda, maka kita hendaklah menyebutkan ataupun menjelaskan huruf tersebut. Okey. Nak jelas mestilah kita jelaskan huruf tersebut. Jadi mim nak jelaskan huruf mim, merapatkan kedua bibir. Tak ada ruang di antara dua bibir, tak ada ruang. Dirapatkan kedua bibir, jadi bunyi dia lakum. Jangan baca lakum. Lakum orang Melayu baca ke lakum. Laku. Lakum. Hamzah beri atas. A. Jumpa dengan alif. Dua harakat. A. Ya beri atas. Ya. Buka mulut. A buka mulut. Ya buka mulut. Ada alif kecil. Ya. Ada alif kecil. Dua harakat juga. Jadi sini dua harakat. Sini dua harakat. Ta beri bawah ti. Ta beri bawah ti. Sengih mulut sikit. Ha beri bawah hi. Sengih mulut. Jadi ha pada bawah ni dijumpa dengan kepala ya. Ni kita panggil dia kepala ya ni. Dia cebisan daripada ya. Kenapa kepala ya? Sebab badannya tak ada. Badannya macam ni. Begitu. Jadi dia tinggal kepala aja. Jadi kita baca sini dua harakat. Dia ada hukum tajwid dekat sini. Tapi tak apa. Kita baca je dua harakat. Yang penting baca tu betul. Ya. Kita baca dua harakat kat situ. Jadi bunyi dia ya. Dua harakat. Kira satu ayunan. Ayatihi. Begitu. Okey, lam beri atas, la, ain beri atas, la. Buka mulut dua-dua, cuba baca sekali lagi. La, lam jumpa dengan lam bersabdu, ain pergi rumah lam ikut lalu lencongan. Jadi dia lambat sikit sampai. La'alla. Tu saya tunjuk. La'alla. La tak panjang, kaf pada depan, ku muncul mulut, jumpa dengan mim mati. Mim mati yang macam mana? Mim mati yang ada tanda. Jadi ingat balik, apa-apa huruf mati yang bertanda, kita perlu jelaskan huruf tersebut. Jadi nak jelaskan huruf mim sini, rapatkan kedua bibir. Jadi bunyi dia la'allakum. Tak beri atas, ta jumpa dengan ain. Ada tanda mati kan? Ainnya mati bertanda. Jadi kita kena jelaskan huruf ain ni. Ain nak jelas macam mana? Bunyi ain jelas. Jadi ta beri atas, bunyi ta tercampur dengan ain. Bunyinya ta. Laju sikit. Ta. Begitu bunyinya. Ya. Ta, qaf bari di bawah, qi, pangkal lidah teman. Tekan sikit lidah kita tu. Kita bila sebut huruf qaf ni terasa pangkal lidah tu tekan dekat anak tekak tu. Anak tekak yang tergantung-gantung dalam mulut tu kan. Dia terasa tertekan ke dalam. Itulah huruf qaf, dia paling dalam. Ta, qi, lam bari depan, lu muncungkan mulut jumpa dengan waw, dua harakat boleh. Dan kita berhenti dekat sini, nun ni kita akan matikan. Sebab apa? Bila kita berhenti di sini, asalnya nun ni dihidup. Asalnya nun ni hidup dengan baris atas. Tapi bila kita berhenti dekat sini, kita bunuh kehidupan nun baris atas ni. Yang tinggal hanyalah jasad nun sahaja. Jadi jasad nun tu perlu disebut lagi. Cumanya baris atas nun je tak payah sebut. Jadi bunyi di sini taqilun. Jasad nun tu ada. Tu bunyi dia. Okey? Okey, sekali lagi tuan-tuan, kita ulang sama-sama daripada atas mula balik. Kadzalika. Tarik nafas panjang sikit tuan-tuan ya. Panjangnya sikit, tarik nafas panjang sikit. 1 2 mula. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Berhenti situ.
terus baik. Ini tanda apa, Wan? Ini tanda bunga ni. Kalau kita nampak bunga ni, maknanya cerita baru. Ni kita panggil ni bunga ke bunga. Selalu kita dengar kan, bunga ke bunga. Itu nama bunga ni, maknanya cerita baru. Ya. Ada orang panggil makrok, mana ada nama bahasa Arab je lah. Tak apa, nama bahasa Arab tak tahu pun tak apa. Yang kita tahu, ni maksudnya ni cerita habis sini. Ni cerita baru. Bunga ni cerita baru. Begitu. Okey, kita baca dulu. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Okey, sekali kita ulang sikit-sikit. Yang pertama sekali, hamzah bari atas bunyi dia a. Hamzah bari atas bunyinya a. Lam bari atas bunyi dia la. Dua-dua buka mulut. Ya. La. La jumpa dengan mim mati yang ada tanda, jadi jelaskan sebutan mimnya sebab mim mati ni ada tanda. Jadi huruf mati yang bertanda kena jelaskan. Nak macam mana jelaskan? Rapatkan bibir. Alam. Ini buka mulut ya. Alam. Jangan nganga, jangan muncung. Kalau muncung, alam muncung. Kalau nganga, alam tu nganga. Tak dia buka mulut. Alam. Begitu. Kemudian ta bari atas ta, ra bari atas ra. Ada getaran lidahnya ra. Begitu. Jadi bunyi dia alam tara. Sekali lagi. Semua ni buka mulut. Alam tara. Alam tara. Begitu. Okey, sambung bawah. Okey. Sambung bawah ni. Hamzah bari bawah i, sengih mulut. Lam bari atas la, buka mulut. Ila. Okey, ila jumpa dengan huruf ya. Ya mati yang tak ada tanda. Nampak tak? Ya ni mati, dia tak ada tanda. Jadi maknanya kita jangan sebutkan dia. Okey, selesai. Tak sebut dia. Habis nak sebut apa? Tengok huruf selepas dia pula. Tengok huruf selepas dia ada hamzah wasal pula. Ni alif berudu ni hamzah wasal. Jadi ingat tak apa nama formula hamzah wasal? Ingat lagi tak formula hamzah wasal? Saya sebut. Apabila kita jumpa hamzah wasal di pertengahan bacaan, maka bacaan hamzah wasal itu kita perlu abaikan ataupun jangan disebutkan bunyi dia. A ke i ke u ke tak payah sebutkan. Sekiranya kita jumpa hamzah wasal itu di pertengahan bacaan. Kita tengah-tengah baca jumpa. Begitu. Tapi sekiranya hamzah wasal itu dibaca pada permulaan bacaan, hamzah wasal ni dibaca pada permulaan bacaan, barulah kita akan baca dia dengan baris atas, bawah ataupun depan berdasarkan kepada formula-formula yang lain. Berdasarkan formula yang lain kita nak tentukan dia kan, dari atas ke bawah ke depan. Jadi kat sini kita mula bacaan ke kita pertengahan bacaan? Kita pertengahan bacaan. Kita tengah baca sini nak sambung sini kan. Jadi abaikan dia. Maknanya ya mati tak ada tanda, abai, tak perlu sebut. Hamzah wasal pun abai, tak perlu sebut. Jadi la ni nak pergi mana? Tengok huruf selepas dia lagi. Huruf apa? Huruf lam. Baik, huruf selepasnya adalah huruf lam. Lamnya ada tanda apa? Ada tanda sabdu. Okey. Boleh. Sebab dia ada tanda sabdu, jadi la boleh pindah ke dalam huruf lam yang ni. Sebab dia ada tanda sabdu. Jadi memandangkan dia perlu lalu kedua buah rumah. La nak pergi rumah lam, pergi rumah melalui dua buah rumah, jadi perjalanannya pun agak mengambil masa sikit. Maknanya ada tempoh. Jadi bunyi dia ilalla. Nah, sedang buah rumah, lama lah sikit sampai. Ilalla. Begitu. Okey. Kemudian huruf zal, keluarkan hujung lidah sedikit berbaris di bawah, sengih. Ladzi, sengih. Jumpa dengan ya, dua harakat. Ladzi, dua harakat. Nun bari atas, na buka mulut. Na buka mulut. Okey, seterusnya kha bari atas, kha. Jangan muncung 100% kha. Dia muncung sikit je. Kha, ra bari atas, ra. Begitu juga, buka mulut. Kha, ra, jim bari depan, ju muncung mulut. Jumpa dengan waw, dua harakat. Jadi bunyi dia kharaju, dua harakat. Kharaju, dua harakat.
Okay, seterusnya mim baris di bawah bunyi dia mi, jumpa dengan huruf nun mati. Mati yang macam mana nunnya? Mati yang tidak bertanda. Jadi huruf matinya tidak bertanda. Kita nak buat apa? Bila kita baca sini tak payah sebut nun dia. Tak payah sebut ni. Sebab apa? Sebab dia mati tak ada tanda. Siapa suruh mati tak beritahu? Kan? Tak ada tanda. Jadi kita jangan baca dia. Nak baca apa? Mi nak pergi rumah dal baris bawah di ni. Mi nak pergi rumah di, lalu rumah nun bunyi dengung saja. Jangan bunyi nun tapi bunyi dengung saja. Macam mana? Min di. Sekali lagi. Min dia. Sekali lagi. Min diarihim. Begitu. Dia tak boleh lalu shortcut. Kalau lalu shortcut tak sempat nak dengung. Okey. Okey, seterusnya. Dal baris bawah di, ya baris atas ya, ada alif kecil, 2 harakat, dia 2 harakat. Ra baris bawah ri, sengihkan mulut sikit. Ri sebab dia tipis tu. Ra baris bawah sengihkan mulut sikit. Ri. Ha baris bawah hi, sama juga, sengih juga mulut. Hi. Jumpa dengan mim mati ada tanda. Mim mati ada tanda, jadi kita perlu jelaskan huruf tersebut. Jadi nak jelaskan huruf mim dengan cara merapatkan 2 bibir. Bunyi dia him. Begitu bunyi dia. Ya, terus stop bunyi dia mim tu. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, kalau boleh jom kita baca semula daripada atas. Alam tara. Okey, tarik nafas panjang sikit ya. Cuba. 1 2 mula. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم Okey, berhenti sini. Min diarihim. Okey, sekali lagi. Berhenti situ. Panjang ayat dia, panjang. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. Okay, terus. Wahum ulufun hadaral maut. Sekali kita berhenti kat sini ya. Okay, tengok satu-satu. Wa baris atas, wa ha baris depan, hu muncung mulut, wa buka mulut, hu muncung. Wahum. Bukan wahum. Ya. Wahum mim mati bertanda. Jadi jelaskan sebutan mim. Macam mana jelaskan sebutan mim? Rapatkan kedua bibir. Wahum. Okey, cuba. Wahum. Begitu. Ya. Kemudian alif ni alif tapi ada hamzah dekat atas dia. Nampak tak? Ada hamzah menumpang dekat dia. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena baca huruf hamzah, jangan baca alif. Sebab alif ni hamzah dah ambil alih. Dah ambil alih kerja dia, dah ambil alih rumah dia. Alif ni ceroboh. Alif ni ceroboh. Jadi bunyi dia bunyi hamzah. Bukan bunyi alif. Okey, boleh? Jadi hamzah baris depan, u muncungkan mulut. Lam baris depan, lu muncung juga. Jumpa dengan waw 2 harakat. Bunyi dia ulu. Fa tanwin 2 di hadapan. Bunyi dia. Yang ini kita panggil tanwin 69, teman. Kita panggil dia tanwin 69. Baik, kalau jumpa tanwin macam ni, kita baca tanwin dia dengan jelas. Jadi fa baris 2 di depan, bunyinya apa? Jelas. Fun. Baca aja tu. Fun. Itu lebih baik lagi. Kalau kita baca apa? Baca jelas. Baca jelas terus. Sahabat kita tanya, ustaz berapa? Itulah kami tak jual Quran puan ya. Tapi puan boleh, tak pastilah berapa ringgit ni. Nama Quran ni Waqaf Ibtida. Waqaf Ibtida. Ada sahabat kita yang jual. Saya tak ingatlah dia punya ni. Dia ada jual, tapi kami tak jual teman. Kalau tuan-tuan ada boleh cari kedai buku, nama dia Quran Waqaf Ibtida. Ya, Waqaf Ibtida. Dia tulisannya jelas sikit. Jelas, tulisannya jarang-jarang sikit. Mudah, agak mudah untuk kita baca. Okey, sambung. Ha baris atas, ha pedas tuan-tuan, pedas. Ha pedas ke tuan-tuan nak panggil ke? Ha seram ke tuan-tuan nak panggil ke? Ha apa nama? Ha pedas,
Seram, haus ke, kan nak minta air ke, pun boleh juga, tak ada masalah lah. Yang penting sama juga, pedas juga. Ya. Ha beri atas ha, buka mulut. Zal beri atas za, hujung lidah keluarkan. Za buka mulut juga. Ra beri atas ra, buka mulut juga. Jadi bunyi dia hadara. Begitu. Hadara. Ra jumpa dengan hamzah wasal. Nampak tak? Jumpa dengan hamzah wasal. Ingat lagi tak formula hamzah wasal? Kalau kita jumpa hamzah wasal pada pertengahan bacaan ayat kita, maknanya kita kena abaikan huruf dia dengan cara jangan bunyikan. Jangan bunyikan jangan bunyikan huruf mana tadi? Jangan bunyikan huruf hamzah wasal. Jadi nak bunyikan huruf apa? Pergi huruf selepasnya. Kita tengok huruf selepasnya huruf apa? Huruf lam. Lam mati macam mana? Bertanda. Jadi boleh sebut lam ni. Maknanya ra terus pergi kat rumah lam. Lalu shortcut. Bunyi dia hadharul. Begitu. Hadharul. Mim beri atas ma jumpa dengan waw mati. Waw mati ada tanda atas dia. Jadi waw kena jelaskan sebutan waw. Nak jelaskan sebutan waw. Waw bunyi apa? Waw bunyi dia Okey, jadi cuba gabungkan bunyi dia. Mim beri atas ma. Mim beri atas ma jumpa dengan waw mati wu. Bunyi dia mau. Mau. Okey, kita berhenti sini, berakhir dengan huruf ta. Ya. Boleh siapa nak boleh. Kita open tuan-tuan. Tuan-tuan boleh yang baru pertama kali jangan takut. Belajar je terus, tak apa. Saya izinkan terus, tak ada masalah. Kita public. Dan tuan-tuan boleh share terus, tak payah minta kebenaran. Share je terus. Ya. Kita nak kongsikan ilmu ni sebanyaknya. Kita nak kongsikan kepada masyarakat bahawasanya semua orang pun boleh ngaji sama-sama. Semua orang pun layak untuk mengaji. So tuan-tuan jangan risaulah. Jangan risau ya. Okay, jadi kita berhenti kat sini. Huruf ta ni kita akan matikan dia. Asalnya ta ni tak mati. Dia hidup dengan baris bawah. Tapi bila kita berhenti, maka kita telah membunuh baris bawah huruf ta tu. Walau bagaimanapun, ta tu masih wujud. Cuma bunyi baris bawah tu tak ada. Begitu penerangannya. Okey, sekali lagi ulang. Wahum ya. 1, 2, mula. Wahum ulufun hadaral maut. Begitu huruf ta keluar angin. Okey, sambung. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Sekali lagi ulang. Okey, tengok satu-satu. Yang pertama, dua huruf ni bentuk dia sama, nampak tak? Sama. Tapi membezakan dua huruf ni adalah titik. Jadi, jangan keliru tuan-tuan. Kalau dia bentuk yang sama macam ni, kalau dia titiknya satu, dia huruf waw. Huruf fa. Kalau titik dia dua, dia huruf qaf. Kalau dia tak ada titik, huruf apa? Kalau tak ada titik, huruf waw. Sebab huruf waw pun dia ada kepala bulat macam ni juga. Ya. Okay, jadi sini huruf fa, sini huruf qaf. Jumpa dengan alif, dua harakat. Faqal, lam atas la, dua harakat juga. La bukan dua harakat. La tak ada harakat. Okay. La tak ada harakat. Jadi bunyi dia cepat. Faqal la. Ya. Lam atas lagi la. La ni tak panjang, terus pergi la yang kedua. La. Jangan lambatkan. Jangan baca faqal la ataupun faqal la. Tak jadi juga. Ya, tak boleh panjang. La pendek, sini pun pendek. Kemudian ha baris depan hu muncung, mim baris depan mu muncung. Ya, mim baris depan mu. Kemam dulu mim ni. Kemam dulu mulut kejap, lepas tu muncung. Mu. Begitu. Sekali lagi mu. Begitu Jumpa dengan kalimah jalalah Allah, bunyinya pastilah terus bunyi Allah. Dia tak bunyi satu-satu. Perkataan Allah dia tak bunyi satu-satu. Mullallahu. Dia tak bunyi satu-satu. Ya, dia bunyi terus. Lahumullah. Dia bunyi terus. Okey, boleh?
Okay, seterusnya mim baris depan mu ada waw 2 harakat. Ta baris depan tu ada waw 2 harakat. Mutu. Bukan kawan kita tu mutu. Bukan kawan kita yang nama mutu. Ini dia ada panjang. Mu 2 harakat. Tu 2 harakat. Kemudian jumpa dengan huruf sa. Sa apa ni? Sa titik 3. Sa titik 3 kita baca kena keluarkan sedikit lidah. Dia tak bunyi ular sawa tuan-puan. Cuba tuan-puan keluarkan lidah sikit. Kemudian cuba sa. Macam mana bunyi dia? Sa. Betul. Sekali lagi. Sa. Kita keluarkan lidah. Jadi dia tak bunyi huruf ular sawa. Kalau bunyi ular sawa tu huruf sin. Ya. Huruf sin. Kalau sin tu tak keluar lidah. Dia bunyi ular sawa. Okey, keluarkan lidah. Su. Mim dari atas ma ada. Mimnya ada sabdu. Jadi su nak pergi rumah ma kena ikut lalu lincongan. Summa. Kena lincongan. Sekali lagi. Summa. Lincongan ya. Summa. Lincongan. Kemudian ma tak panjang. Hamzah baris di atas a jumpa dengan ha mati. Mati macam mana ha dia? Mati yang ada tanda. Jadi kita kena jelaskan sebutan ha-nya. Macam mana nak jelaskan sebutan ha? Pedas. Begitu. Jadi gabungkan ayat dia. Jadi bunyi apa? Hamzah baris atas a. Ha pedas. Ha. Bunyi dia. Sekali lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Bagus tu. Bunyi dia adalah dulu baru ha. Begitu. Kemudian ya baris atas ya ada alif kecil 2 harakat ya. Ha baris depan hu jumpa dengan mim mati. Mana ni? Jumpa dengan mim mati dia bertanda. Jumpa dengan mim mati bertanda. Jadi maknanya kita kena jelaskan sebutan mimnya. Jadi sebutannya sini ahyahum. Ahyahum berhenti terus. Okey, boleh teman-teman? Sekali lagi kita baca sama-sama. Faqala daripada depan ya. Mana tadi? Faqala. Okey. 1 2 mula. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Okey, terus. Inna Allaha lahu sekali lagi. Inna Allaha lahu fadlin 'alan nas. Okey, sekali lagi. Mana nas ni? Ada nas sampai sini. Okey, sekali lagi. Kita satu. Baik, yang pertama sekali. Mana ni? Okey, yang pertama sekali, hamzah berbaris di bawah bunyi dia i, sengih mulut i, kemudian jumpa dengan nun yang bersabdu. Jadi i nak pergi rumah nun, i nak pergi rumah na, kan? I nak pergi rumah na walaupun dia berjiran dia kena ikut jalan lencongan. Jadi dia lambat sikit sampai. Macam mana? Inna syak. Sekali lagi. Gitu. Dia lambat sikit, dia ada tempo sikit ya. Inna Allah. Ni sama juga dekat huruf lam juga kan? Ya. Na pergi dekat huruf lam ada tanwin, pula. Ada sabdu juga. Jadi sama juga, kena ikut lencongan juga. Ada 2 lencongan sini. Inna Allah. Begitu. Lam baris atas, la, zal baris depan, zu. Keluarkan hujung lidah sikit. Keluarkan hujung lidah sikit saja. Dan tolak, letakkan di bawah gigi atas. Zu. La, zu. Jumpa waw 2 harakat. Fa baris atas, fa. Fa baris di atas, fa. Jumpa dengan huruf dot mati. Dot mati. Okay, macam nak sebutkan huruf dot? Macam nak sebutkan huruf dot? Dot mati. Jadi huruf dot yang pertama sekali kita kena tahu atau mungkin kena pasti. Kalau ada huruf dot yang mati, kita kena tahu yang pertama huruf dot itu bukanlah termasuk dalam huruf yang special ataupun dia tidak termasuk dalam huruf
qalqalah atau huruf melantun. Jadi yang pertama sekali huruf dad yang kita perlu kena buat, jangan lantunkan dia. Itu yang pertama. Perlu pegang betul-betul. Jangan lantunkan dia. Habis nak baca apa? Bacalah huruf dad sahaja. Bukan baca baris. Huruf dad bacalah baris dad. Baca dengan baris dot di dalam mulut kita. Jangan lantunkan dia. Kalau lantun dia jadi bunyi fadlin. Fadlin. Tu lantun. Dia tak nak lantun. Dia nak fresh. Ya. Dotnya tu fresh. Fresh sebutannya. Fadlin. Tidak melantun. Tidak diubah-ubah. Fadlin. Itu yang special tu. Fadlin. Huruf dot jangan lantun, tahan ya. Okey, seterusnya lam baris 2 di bawah. Lam baris 2 di bawah. Tanwinnya selari. Orang boleh nampak ni. Atas lain, atas sama, bawah sama. Selari. Kita panggil dia tanwin selari. So macam mana nak baca tanwin selari? Nak baca tanwin selari senang aja. Kita jelaskan sebutan dia. So lam baris 2 di bawah bunyi apa? Lin. Lin. Betul? Lam baris 2 di bawah bunyi dia lin. Sengih mulut sikit. Lin. Baik. Jadi bunyi dia sini lin. Jelaskan. Lin. L-I-N-N. Ya. Wafal lin. Begitu. Okay, seterusnya. Ain baris atas A. Lam baris atas La. Jumpa dengan huruf Ya. Tapi ayah tu dia tak ada bacaan. Dia tak ada bacaan. Ataupun kita silentkan Ya ni. La terus lompat dekat rumah huruf Nun. Baik. Dia kena melalui 3 buah rumah yang tidak dia kena melalui 3 buah rumah. Yang pertama, dia kena melalui rumah Ya, tak ada kepala ni. Dalam bahasa ni, Ala. Yang seterusnya, Ala. Yang pertama, huruf Ya ni, lepas, biarkan baca dia. Bila kita baca, kita abaikan. Seterusnya, tengok huruf selepas dia pula, Hamzah wasal pula. Hamzah wasal pun kena abaikan juga. Sebab kita jumpa Hamzah wasal ni di pertengahan bacaan. So, abaikan bunyi dia. Tengok huruf seterusnya pula. Huruf lam. Okey, cantik dah ni huruf lam. Okey, tengok lam ni ada tanda ke? Tak ada tanda. Lam mati. Tak ada tanda. Jadi bila lam mati tak ada tanda, kita kena pergi ke huruf yang seterusnya, iaitu huruf Nun. Okey, huruf Nun ada tanda tak? Yes, mestilah ada. Baik, jadi sini Mautin nas. Nun bari atas. Na ada sabdu. Dia kena lalu 3 buah rumah yang tidak berpenghuni. Satu huruf Ya, satu huruf hamzah wasal, satu huruf lam. La tu kena lompat ke dalam huruf Na. Jadi mestilah dia ikut jalan jauh. Sebab jauh kan perjalanannya. Jadi ikut jalan jauh pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kita berhenti dekat alan nas ni dulu. Okey, sekali kita baca sama. Innallah. Daripada atas. 1, 2, mula. Innallaha lahu fadlin 'alan nas. Okey, cantik. Terus. Walakinna aktharan nasi la yashkurun. Sekali gambar kita ulang sama-sama. Mana tadi? Okey. Sini. Okey, aktsara aktsara. Baik, yang pertama hamzah beri atas A jumpa dengan huruf kaf mati. Kaf mati macam mana? Mati kafnya ada tanda atas dia. Mati kafnya ni dengan ada tanda kematiannya, iaitu C terbalik. So kalau kita jumpa huruf mati yang ada tanda macam mana, buat apa? Kita baca sebutan lam tu dengan jelas. Kita baca sebutan lam tu dengan jelas. Jadi bunyi dia situ. Mana tadi rumahnya? Kaf sini. Kita sebutan. Kita sebut kaf ni dengan jelas. Jadi kaf bunyi jelasnya apa? Bunyi angin. Dengar tak bunyi angin? Jadi kita campurkan. Hamzah beri atas bunyi A. Hamzah beri atas bunyi A campur dengan kaf bunyi K. Bunyi dia ak. Boleh? Lajukan sikit.
Ak. 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 Keluar angin. Bukannya ak bukan. Bukan ak. 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 Ya. Okey. Kemudian sa pada atas. Ini huruf sa ni kita kena keluarkan sedikit lidah. Hujung lidah keluarkan, letak bawah gigi atas dan sebut. Sa. Begitu. Sa. Begitu. Sekali lagi. Sa. Huruf sa. Ra bari atas. Ra. Ya, ra bari atas. Ra. Oh, saya tertinggal huruf waw tadi mana? Depan ni. Saya tinggal huruf waw. Oh, tak perasan. Ya. Okey, tak apa, nanti kita ulang balik. Ya, tinggal huruf waw, tak apa, kita ulang balik nanti ya. Okey, kita terus dulu. Okey, sa tadi keluarkan lidah. Jangan simpan lidah tu mana? Huruf sa yang macam ni, yang ada 3 titik, jangan simpan lidah. Kalau simpan lidah dia jadi huruf sin. Sin yang ada 3 mangkuk tu. Yang macam ni. Ni huruf sin. Ini dia tak ada, ni 1 mangkuk je. Tapi titiknya 3. Huruf sa keluar lidah. Okey, ra dari atas, ra buka mulut, ra. Jumpa dengan hamzah wasal. Baik, jumpa dengan hamzah wasal di pertengahan bacaan. Maknanya maknanya kita jangan baca. Kita jangan baca hamzah, baca hamzah wasal. Tuan-puan jangan risau. Saya bukan terganggu tuan-puan. Saya bukan terganggu. Saya ditemani oleh anak saya. Saya ditemani oleh anak saya di sebelah. Biasalah ada anak di sebelah. Okey, kita terus ya. Jadi hamzah wasal kita jumpa di pertengahan bacaan, maknanya kita tak payah sebut. Okey, nak sebut apa? Tengok huruf selepasnya pula. Huruf selepasnya ada lam, lam mati. Mati yang macam mana? Mati yang tak ada tanda apa-apa. Jadi mana-mana huruf mati yang tak ada tanda apa-apa, tak ada tanda mati, kita jangan sebut. Jangan sebut juga lagi. Habis nak sebut apa? Tengok huruf selepasnya lagi. Ya. Tengok dekat huruf selepasnya lagi. Huruf apa? Nun. Nun ada baris tak? Yes, ada baris. Ada sabdu. Maknanya ra lompat dekat huruf nun. Ra lompat dekat huruf nun. Selang. Lalu 2 buah rumah. Susah betul nak sebut ya. Lalu 2 buah rumah bermaksud dia ada tempoh perjalanan. Kan dia lalu 2 buah rumah, dia ada tempoh perjalanan. Jadi bunyi dia saronna. Begitu. Saronna. Begitu bunyi dia. Jumpa dengan alif, na-nya. Jumpa dengan alif, 2 harakat. Nah. Kemudian sin, baris di bawah. Si, sengih mulut. Si. Ya. Si, sengih mulut. Kemudian, lam, baris di atas la. Jumpa dengan alif. Bunyi dia la, buka mulut. La, 2 harakat. La, 2 harakat. Ya, baris atas. Ya, buka mulut. Jumpa dengan shin. Shin mati. Ada tanda. Jadi kita kena jelaskan sebutan shin. Macam nak jelaskan sebutan shin? Nak jelaskan sebutan shin, bunyi dia macam kita nak suruh anak kita senyap. Kan bunyi dia apa? Shh. Tu bunyi dia. Jadi shin ni bunyi tu. Yesh. Gitu. Yesh. Macam tu. Tapi tak boleh baca perlahan lah, baca laju sikit. Cuba kita baca laju sikit. Yesh. 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 Begitu bunyinya. Boleh nampak? Okay. Yesh. Kaf bari depan ku, muncung mulut. Ra bari depan ru, muncung mulut. Kuru. Jumpa dengan waw, 2 harakat. Kuru. Berhenti dekat sini. Habis huruf nun. Nun asalnya hidup. Ada hidup dengan baris atas. Tapi bila kita berhenti di sini, kita dah bunuh baris atas tu. Tinggallah jasad nun sahaja yang kita perlu sebutkan. Jadi jasad nun kita kena sebutkan. Bunyi dia kurun. Begitu. Kurun. Begitu bunyinya ya. Jadi sini bunyi la yashkurun. Begitu. Boleh? Baik tuan-tuan. Jom kita ulang sama-sama daripada depan balik. Tadi daripada sini ya. Walakinna. Okay, sama-sama. 1, 2, mula. Walakinna aktharan nasi la yashkurun. Alhamdulillah. Okey, jom tuan-tuan kita baca balik daripada atas. Ayat 242. Boleh ya? Okey, jom ikut sama-sama.
ayat 242. Jom kita baca sekali lagi yang paling atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom baca sama-sama. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Okay, terus فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على sekali Allah ladzu fadlin 'alan nas. Sambung sini. Walakinna aktsaran nas. Sekali lagi, ulang dan sambung. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berhenti ayat 243 di sana, muka surat 39. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita dapat lagi sedikit sebanyak manfaat Al-Quran dengan kita baca perlahan-lahan satu persatu sebutannya, kenal bunyi, kenal cara sebut, kenal tahu cara sebut hukum-hukum tajwidnya, dan juga kita dapat mengenali sedikit sebanyak bentuk-bentuk hurufnya. Ya, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan puan yang sudi share banyak-banyak tadi, yang sudi bagi love banyak-banyak, kan semua itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita cintakan kalam Allah, kerana kita cintakan surat cinta daripada Allah ini, kemudian kita sampaikan kepada orang. Alhamdulillah. Yang baru pertama kali join, jangan lupa like page kita Mudah Mengaji.my, insya-Allah ya, semoga kita dapat banyak mengadakan program-program Al-Quran yang bermanfaat di page kita. Baik, tadi saya terbaca, ada yang bertanya, ada ramai juga bertanya, lepas Ramadan ni ada tak lagi? Kan, kena tak lagi kita baca macam ni? Ada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ada lagi selepas raya nanti, ya, kata pasal selepas Ramadan nanti, raya nanti kita akan ada lagi. Kita akan teruskan lagi kita punya bedah surah Al-Baqarah. Sampai bila Ustaz? Selagi keadaan mengizinkan, selagi kesihatan diizinkan, selagi umur diberi pinjam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya cuba ya berkongsi kepada tuan-tuan untuk
seronok mengaji. Ya, bukan nak ajar sangat pun tuan-tuan, nak ajar saya pun tak pandai nak ngajar. Kan, cumanya nak berkongsi je, berkongsi apa yang saya tahu, saya cerita kat tuan-tuan, saya share kat tuan-tuan. Itu saja. Bukan kata nak ajar. Kalau tuan-tuan nak ajar, tuan-tuan kena pergi kat orang yang lebih pakar lagi, kan, baru boleh ngajar. Jadi saya bukanlah nak mengajar, tapi sekadar nak berkongsi. Saya ada tahu benda sikit, kan, saya kongsi kat tuan-puan. Sebab itulah saya cerita. Cerita, jadi tuan-puan pun tahu, tuan-puan boleh cerita kat orang lain juga. Macam itulah. Ya, lama-lama semua orang kita berkongsi sama-sama, semua orang pun pandai baca Al-Quran. Itu sedikit sebanyak, ya. Jadi tuan-puan, jadi hari ni insya-Allah kita akan besok kita akan maklumkan sama ada besok kita ada kelas tengah hari ni ataupun tidak. Kita akan umumkanlah dekat page Mudah Mengaji .my nanti ni, ya. Jadi tuan-tuan ada dekat page ni, sebab mungkin juga dah bercuti, mungkin juga sebab raya ni kita akan cuti 3-4 hari, ya. Kita akan cuti 3-4 hari. Minggu depan kita akan sambung balik, tuan-tuan. Walaupun macam mana pun tuan-tuan tengok, nanti kita akan umum dekat page Mudah Mengaji .my. Jangan risau, kita akan umum dekat page Mudah Mengaji .my ni bila kita akan bercuti dan bila kita akan start balik pengajian kita dalam bedah surah Al-Baqarah ini, insyaAllah. Ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini, dan tak kurang juga terima kasih pada yang sentiasa bersama-sama dengan kita pada setiap hari, terutamanya 12.30 minit tengah hari untuk sama-sama kita membaca Al-Quran. Ya, terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga tuan-tuan. Allah sajalah yang membalas jasa-jasa tuan-tuan dan puan semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita jumpa lagi. Sebarang makluman kita akan maklumkan di page Mudah Mengaji .my. Jadi jangan lupa boleh teruskan share, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jadi kita tangguhkan dulu kelas kita pada tengah hari ini dengan bacaan doa. Jom tanda tangan sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin, cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat Al-Quran, dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui lagi, dan berikanlah kepada kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami untuk menyelamatkan kami di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau terimalah segala doa kami semua, ya Allah. Engkau terimalah segala amal ibadah solat yang kami lakukan, ya Allah. Engkau terimalah segala zakat-zakat yang kami lakukan, ya Allah. Engkau terimalah segala sedekah-sedekah yang kami tunaikan, ya Allah. Dan Engkau terimalah segala puasa yang kami lakukan sepanjang sehingga ke hari ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah segala sujud rukuk kami terhadap-Mu, ya Allah. Dan Engkau terimalah segala doa-doa kami yang tidak putus-putus, ya Allah. Dan apa yang paling penting, ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau berikanlah rahmat, keredaan dan kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Allah, yang senantiasa bersama-sama melazimi Al-Quran. Istiqomahkanlah hati kami bersama dengan Al-Quran sehingga kami dijemput oleh-Mu, ya Allah. Kalau Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Mengampuni, terimalah doa kami, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang itu semuanya dari kelemahan saya sendiri, ya tuan-tuan puan. Mohon maaf daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.